Saya padam dulu. Dah record. Okey. Sekarang kita buka dekat GBP USD Alright. So kalau korang tengok GBP USD, sekarang dia tengah buat sideways. Macam ni kan. Okay. So untuk topik ni, ingat tak saya ajar? Support dan resistance kan. Apa-apa yang menolak harga naik adalah support dan apa-apa yang menolak harga turun adalah resistance. So kita nak makin resistance ni, kita perlu tahu nak makin kat mana. Kalau tak, korang akan pening. Semua tempat adalah support dan resistance. Jadi dia macam ni je. Saya bagi contoh simple. Contoh simple dia adalah begini. Sekejap Okey macam ni. Hari tu kita ajar SNR kan. So sekarang ni kita ajar SNR. Dia boleh untuk flip. Okay, SNR flip. Iaitu apa? Support menjadi resistance. Resistance menjadi support. Ini digelar adalah support become resistance. Ini pula digelar resistance become support. Topik ni short tau. Sebab benda ni banyak kali berlaku. Dan setup ni pun boleh pakai semua time frame. Saya bagi contoh. Okay, ini resistance. Ini pula adalah support. Alright. Okay. Jadi ingat tu saya ajar harga bermain dalam support dan resistance. Okay. So resistance tempat kita sell, support tempat kita untuk buy. Jadi tapi ada satu time, sebab tu saya support ni kalau kita nak entry, kita kalau boleh maksimum SNR ni dia 3 kali touch je. Okay. Tips je 3 kali touch je. Dia bila kali keempat, kali kelima tu dia dah macam high risk tau. Dia macam support ni kau anggaplah zone ni dia semakin lama semakin lemah. Jadi bila dia test dia nak pecah. Kan, bayangkan tiba-tiba ni dia pecah. Dia pecah. Apa akan jadi? Resistance ni akan bertindak menjadi support. Okay. So kat support ni kita dah tak boleh sell. Kita harus buy. Okay. So zone ni daripada zone resistance jadi zone support. So kalau harga datang balik dalam ni, kita boleh untuk buy. Alright. Entry dalam kita punya zone. Okay. SL kita bawah. Daripada zone dalam 20 ke 30 pip. Sama juga dengan support. Kalau dia pecah bawah, support ni akan menjadi resistance. Kita tak boleh buy, kita cari untuk sell. Apabila dia datang balik dekat zone yang kita nak. Faham tak? Sini kita sell. Simple je. Dia macam ni. Okay. Alright. So, cara nak fokus dia, macam sebelum ni saya punya kelas, saya ajar cari rejection yang kuat. Tapi kali ni pula, korang kena fokus break yang kuat. Okay. Break yang kuat. Perhatikan benda ni je. Korang akan jumpa jawapan dia. Sebab jawapan dia ada kat dalam ni. Okay. So, sebelum kita cari masuk dekat area chat, saya nak tunjuk kamu satu contoh. Contoh ni mungkin bagi korang lagi faham. Okay. Okay, ini adalah konsep SNR. Okay, ini resistance dan ini adalah support. Jadi bila dia main,
Lepas tu dia pecah bawah. Betul tak? Apabila price dia pecah support, dia akan buat support yang baru. Ingat tu. So ini adalah support. Contohlah ini support yang baru kan. Bila dia sampai support baru, dia akan bounce. Sekarang ni, dia dah dapat support baru, dia support yang lama akan bertindak menjadi resisten yang baru. Faham tak? Nampak? Dia dapat support baru, dia dapat resisten baru, baru dia turun. Contoh pecah lagi. Bila dia pecah, sama je. Dia akan mula mencari support yang baru. Dia naik, dia nak buat resisten yang baru, support yang lama ni bertindak menjadi resisten yang baru. Faham? Lepas tu turun. Lepas tu kalau dia pecah atas lagi, resisten sebelum ni bertindak sebagai resisten yang semasa. Resisten yang kat bawah ni pula menjadi support. Faham tak? Dia dah pecah, dia dapat resisten. Dia pecah resisten, dia cari resisten baru, dia turun. Dapat support yang baru, dia naik. Faham tak? Ni contoh lah. Nampak? Ni trend line. Clear tak? Lepas tu orang kata, kalau pecah resisten, kita cari buy. Sebab dia nak menuju ke atas. Alright? Okay. Saya nak masuk ke real chat ni. Saya nak tunjuk contoh dengan korang. Korang faham tak apa saya punya explanation? Clear tak? Faham Best. Thank you. Okay. Kalau semua faham, saya tunjuk. First of all, saya nak cakap, nak trade forex, cari yang terdekat. Faham tak? Cari dia harga yang semasa. Ni harga semasa kan? So fokus benda kat dalam ni. Korang jangan marking benda-benda kat bawah ni semua. Ini bila nak sampai tak tahu. Faham tak? Alright, macam tu je. Yang kedua, cara saya marking, kalau saya ambil sini, saya akan ambil dari hujung shadow sampai hujung body. Cara saya marking. Okay, saya bagi contoh. Buka line chart tak clear Okay. So, nampak tak ni? Ni apa? Ini resistance, ini support. Dia pecah resistance. Betul tak? Dia pecah resistance dengan kuat. Nampak tak? Nampak tak kat sini candle macam ni? Cok. Dia pom kuat. So kita marking je. Daripada ujung shadow sampai ujung body. Okay. So, kau nampak tak? Nampak tak? Ini resistance. Dia jadi support. Nampak? Dia naik. Dia datang balik kat sini. Nampak? Dia sentuh sikit je. Pom dia naik. Lepas tu dia datang kali kedua. Kecil je. Kali ketiga dah bocor. Tapi yang ni yang kita dapat. Tapi ni tak berapa cun lah. Sebab dia tersentuh macam tu. Mana best kan? Cuba tengok apa dia bagi. 78 pip. Okay, tak apa. Saya bagi contoh lain sekejap. Okay, nampak ni? Saya ke belakang sikit. Nampak ni? Kat line chart, nampak? Nampak? Ni kan resistance sebelum ni. Lepas tu dia pecah. Nampak? Momentum pecah dia nampak kuat. Sebiji macam tu. Tak ada yang macam ni. Cek. Ni tak nak. Dia buat macam ni tak ada layan. Kita nak cari momentum yang kuat je. Dia buat macam tu, tunggu je lah. Nampak?
Dia naik, dia datang balik, dia masuk, bam, kita buy. Kita buy. Berapa pip dia bagi kita? Dia tak ambil situ. Jauh sangat. Kita ambil tengah-tengah kan. 83 pip. Kurang clear Ini kan asal ni support. Lepas tu berlaku satu pecahan yang kuat. Kan? Dia breakout sini. Support ni, ini resistance, sorry. Ni adalah resistance sebelum ni. Lepas tu bila dia pecah, dia bertukar jadi support. So kita boleh standby untuk buy dalam box ni. Nampak? Dia datang, kita buy. Datang, buy. Kali kedua, kali ketiga pun masih buy tapi dia buat fake out. Dia pecah, lepas tu dia kencing balik. Kita tengok apa dia punya floating. Hmm. 29 pip. Ini kau ambil pada hujung kan. Kalau ambil dari tengah, mungkin 40 kot. Tapi tak apalah, kita dah dapat pada first ni kan. Betul tak? Okay, saya bagi contoh lain Saya bagi 3 contoh dulu. Okay, nampak ni? Sini nampak ni. Apa dia? Kelas sebelum ni saya ajar hujung-hujung. Ini saya punya kelas kali ni saya ajar tengah-tengah jalan tak? Nampak dia pecah kuat. Resistant. Resistant. Pecah. Pecah. So, kita tunggu je lah datang balik. Dia pecah balik. Dia buat resistant baru. Ini dah jadi support, betul tak? So, dia buat resistant ni, dia pecah balik. So, ada 2 zone support. Kan? Buy sini untung, buy sini pun untung. Rupa-rupanya yang bawah ni dia nak ambil ujung ni. Bawa je naik. Nampak tak? Okay, saya dah bagi 3 contoh saya rasa ni. Korang clear tak? TP nak letak berapa, sir? TP sesuai kat mana? Once entry buy, sir. Ini yang low risk dengan high risk, sir. Low risk dengan high risk tu kita tengok berapa support yang kita ada. Kita pecah. Itu kat advance lah. Memang analisis pakai H4 ke? Saya pakai H4 sebab H4 jelas. Kan, kalau korang buka time frame lagi besar, lagi jelas. Faham tak? Weekly, daily, monthly H4. Jadi saya banyak buat rujukan kat situ. Tapi kalau korang nak main lower time frame pun, scalping pun boleh. Nanti saya ajar. Okay? Saya buat, nanti kita turun lower time frame. Ada video yang lepas tuan, macam lost sikit. Ada. Okay, cuba contoh support become resistant pula. Support become resistant tak ada tadi. Oh, semua resistant become support. Okay, tak apa, tak apa. Nanti saya tunjuk. Okay, sebelum tu saya nak jawab soalan. Tadi saya ajar nak entry, nak TP kat mana. TP saya tak lupa nak ajar. TP ni ada 2 cara. Satu, ambil asal biru close. Betul tak? Asal biru close, asal biru close. Kalau TP ni macam nak precise sikit, nak elok, kita kan guna SNR. Jadi kita entry kat SNR, TP pun dekat SNR. Okay, saya bagi contoh. Okay, kalau tak nampak,
boleh masuk H1 lah. Kita masuk H1. Okay, saya bagi contoh. Okay, nampak ni? Ini kan tempat kita ni backup kan, resistor kan, jadi support kat sini. Kita entry sini. Contohlah dapat entry fucuk ni kan. Okay, kat mana nak TP? First thing first, identify kita punya SNR. Ini SNR bukan? Kan, ini kan SNR. Ini pun SNR bukan? Atas ni pun SNR. Resistant. Betul tak? So, from what we observe tonight, so you can see, ini semua adalah minor SNR. So, sini kita bolehlah letak TP1. Faham tak? Sini 1.411. Sini pula 1.413. 20 pip. 20 ke 30 pip. Atas ni 50 pip, 60 pip. Sini pun. So sini TP1 dalam 20-30 pip, TP2 dalam 30 ke 40 pip. TP3 mungkin dalam 60 pip kot, macam jauh ke. Faham tak? SNR tu SNR. Nampak? Zon-zon kecil ni nampak tak? Dia naik, dia pecah zon 1, dia pecah zon 2, nampak? Dia pull back, dia pakai zon ni. Faham tak? Zon ni support. Zon ni sebenarnya adalah support dan menjadi support. Ni support lah. Ini resistant lah. Support. Ini resistant. Ini resistant. Jadi support. Nampak? Dia touch, dia set. Okey, saya harap soalan saya membantu dapat menjawab kepada soalan kat mana nak TP. Alright. Okey, so sekarang ni saya nak tunjuk kat korang cara nak entry. Tadi saya banyak tunjuk support bukan resistant so kita cari resistant bukan support lah. Resistant become support. Okey. Anda nampak apa yang saya nampak? Nampak tak? Ni support. Nampak tak pecahan yang kuat? Korang tengok semua saya tunjuk tadi, semua pecahan dia mesti strong. Betul? Dia datang balik. Bam. Support jadi resistant. Kita kasih sell kat sini. Memang dia sama naik, tapi dia dah bagi kita juga sebelum tu. Berapa dia bagi? 90 pip. Okay. Nampak Nampak sini. Nampak pecahan dia kuat? Bam. Pecahan kuat itu adalah kita punya rujukan. Support jadi resistant. Kita sell dalam ni.
Junam. Betul tak? Lagi easy kan daripada first SNR yang saya ajar. Tapi korang kena faham SNR tu dulu. Kalau korang tak faham SNR yang first tu, korang membabi buta tengok ni, nanti korang takkan faham. Itu SNR salam pengenalan. Pun 80 pip. Siapa yang tak ambil rugi lah. Dia terbang terus. Tengok ni kalau panjangan kan. Sampai ke sini. Support, become resistant, become support, become support. Nampak tak? Dia punya connecting. Support, resistant, support, support. Nampak? Pecah dia kuat. Dia ambil junam. Dia pecah kuat. Dia ambil, dia pecah kuat lagi. Dia ambil kat sini pula. Nampak tak? Clear tak? Tengok di sini apa yang terjadi, apa yang tersirat, apa yang tersurat. Nampak? Support. Nampak dia bocor macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 hari baik. Merah. Orang mesti buy sini SL, buy sini SL, buy sini SL, buy sini SL. Sini nampak? Dia naik balik. Kita sell dalam ni. Berapa pulangan kita dapat? Bonus 130 pip. Nampak support jadi resistant. Okay. Alright guys. Macam mana? Clear tak? Cara entry dan TP bos. Okay, saya dah tunjuk cara support become resistant tadi. Dan saya dah tunjuk cara nak ambil TP. Dan saya dah tunjuk cara nak entry. Entry di dalam box. TP, kita entry di SNR, kita ambil collect profit pun di SNR. SL adalah bawah daripada zone kita dalam 10 ke 30 pip. Anda boleh buat 10-20 pip, anda boleh buat 20-30 pip, terpulang. Sebab bila kita entry di tempat yang betul, SL tak perlu gabak-gabak nak 50 pip. Melainkan anda entry di tengah-tengah jalan. Faham? Cara buka akaun yang tengah hang, ada buy dan sell, saya tak dapat faham soalan ni lah. Kalau modal tak banyak, bolehkah kita pakai SNR? Kenapa tak ada suara? TP tu di hujung buy, sell atau buy. TP tu dekat SNR. Tak kisah, kalau awak sell, kat bawah tu ada SNR kecil, ambil lah itu sebagai TP1. Awak masuk 10 sen, awak collect lah 5 sen dekat TP1. Lagi 5 sen awak hold untuk TP2. Sampai TP2, awak tutup 3 sen. Awak hold terus lagi 2 sen ke TP3. Itu cara pertama. Cara kedua, awak ambil lah TP1 ambil semua. Pun boleh. Sampai TP2 pun ambil semua. Sebab kadang-kadang market ni reverse. Alright? Clear Line merah kat chart tu apa sir? Line merah tu saya conteng. Momentum yang kuat. Kan? Senang kan? Dia cuma kena ada satu break yang kuat tu je. Korang yang mata perhatikan satu break yang kuat atau rejection yang kuat. Jawapan kat situ. Yeah, basic memang kena power. Support kat bawah, resistance di atas. Confirmation ada, nanti saya akan ajar belum malam ni. Kalau saya buka confirmation malam ni, saya takut esok dah tak ada orang join. Itu satu, lagi satu, korang kena faham benda-benda kecil ni dulu sebelum masuk confirmation. Kalau korang terus ambil confirmation, tapi kalau korang marking tak betul pun tak guna juga. Lepas tu salahkan orang.
Faham? Sebab apa? Terus buka kitab paling tinggi. Kitab dia kena buka slow-slow. Macam mana set BE. Saya pakai line chat. Okey, soalan BE dengan soalan BE yang kira pip dengan berapa equity yang cukup Tak apa, video ni dah ada, nanti korang boleh tengok banyak kali. Okey. Tadi saya nampak ramai tanya saya berapa equity yang sesuai untuk start trade. Okey Saya bagi tahu awal untuk siapa-siapa yang mula trade kan, seeloknya awak masuk, kalau nak sedap, dia seeloknya masuk ikut kemampuan lah. Tapi bila awak masuk saiz kecil, awak kena buat cari kecil. Macam tu je. Simple macam tu je. Tapi kalau nak cantik, nak elok, seeloknya adalah 100 USD lah. Faham tak? 100 USD dah nice lah. Sebab apa 100 USD dah nice? Sebab bila awak ada 100 USD ni, awak dah ada equity yang cukup bila awak gunakan MM yang betul. Satu kelebihan dia, awak boleh layer. Boleh layer, faham tak? Lepas tu boleh floating. Supaya boleh layer. Lepas tu boleh follow signal lebih, faham tak? Kadang-kadang bila bagi 2 signal, awak follow 1 je. Sebab apa? Sebab awak ada $20 je. Faham tak? Dah mental kat situ. Lah kata boleh floating. Bila floating, layer. Faham tak? Tapi janganlah walaupun korang entry masuk depo 100 USD, awak tekan banyak sampai tak boleh layer pun tak boleh juga. Jadi kena smart. Simpan equity untuk layer. Lepas tu simpan equity juga untuk entry yang baru. Next signal lah. Macam tu lah. Faham tak? Jadi 100 USD macam cun lah. Entry pun kalau boleh pun dalam 1 sen ataupun 2 sen je. Buruk pula. 1.02 per entry kalau kau rasa macam alah 2 sen ni kecil sangat lah, boleh lah letak 0.3 sen. Cuma risiko meningkat lah. Awak kena pandai manage. Faham tak? Kalau awak tak reti manage, habis lah. Sama juga awak ada bisnes kan, tak reti manage bisnes, kerja banyak lari, perugi juga. Risiko dia sama, cuma bidang berbeza, situasi yang tak sama. 1-2 sen ni pun maksimum layer dalam, saya rasa 3 kali lah. Tapi kalau awak rasa awak boleh layer lebih, awak layer lah 3-4 kali ke 5 kali je. Tapi itu dah risiko besar lah. Faham tak? Macam tu. Janganlah bila awak masuk $1, awak entry 8 sen 3 kali. Betul tak? Dah jadi berapa? 24 sen. 24 sen, kalau 20 pip dah 50 USD. Awak dah makan 50% awak punya equity. Kan lari tu. Lepas tu 2 kali try MC. Betul tak? Macam tu. Jadi kalau tanya saya, depo sesuai 100 USD, tapi kena follow lah. Follow cara 1 USD. Lepas tu lagi satu saya nak tekankan kan, saya banyak orang komplain kat saya MC tau. Bila orang komplain, saya akan minta screenshot history kan. Tengok history. Allah, 10 signal dia follow. Saya tanya, ni signal siapa? Personal trader? Oh taklah, saya follow channel lain. Faham tak? So awak punya portfolio dah rosak. Faham tak? So kalau boleh, saya satu account tu follow satu channel je. Faham tak? Kan awak tengok channel ni pompang TP dia kan. So kalau awak nampak macam tu, awak follow 100%. Tengok betul ke tak dia pompang TP tu. InsyaAllah awak akan dapat hampir result macam dia. Macam tu je. Tapi bila awak dah campur kan, awak campur 5 signal kan, nanti 5 channel lagi dah tak cukup equity. Faham tak?
Lepas tu yang ni cut loss. Yang ni Excel. Lepas tu bila profit dapat 10 pip. Lepas tu bila kira-kira balik, aku rugi lagi banyak berkalah ni. Satu hari rugi $20. Dapat profit $5. Faham tak? Macam tu lah. Awak punya jaga itu orang kata portfolio kita. Alright. Saya harap saya menjawab lah kepada soalan ni. Berapa depo yang sesuai. Tadi banyak tanya pasal BE kan? BE. Faham soalan ni? Faham Bos boleh ajar cara kira profit kan? Okey. Jadi ramai juga yang saya punya, sebelum saya nak masuk kelas sub topik ni, saya tanya, korang clear tak apa yang saya ajar? SBR dengan RBS. Kalau korang betul-betul clear, baru saya boleh tunjuk. Kita boleh cerita benda-benda lain. Kalau tak cerita, susah. Saya nak semua clear lah sebab ini topik utama kita. Indikator saya tak guna. Clear tapi perlu praktis, betul. Awak ada ilmu tapi awak tak praktikal, betul tak? Sama juga. Awak tengok YouTube kan, cara tukar minyak hitam tapi awak tak pernah tukar minyak hitam. Sekali tukar, senang je, faham tak? Kan macam kadang-kadang kita punya bilik kita kan, lampu rosak. Kan, apa lagi, mesti tengok YouTube dari member kan. Macam nak repair lampu tengok YouTube, pergi hardware tukar. Lah, senang je. Praktis, betul tak? Macam tu je. Okay. So korang kena spend time satu hari dalam backtest kan. Satu hari backtest dekat market sejam, 2 jam. Conteng. Sampai dah tepu, tutup. Sambung esok. Tepu, tutup, sambung esok. Macam tu Saya ada rekod. Okay. So kalau semua dah very clear, okay, lemparkan soalan anda. Tadi saya dah jawab soalan equity yang sesuai, betul tak? Equity sesuai $100. Yes, apa di bawah. Boleh tahu anggaran masa pukul berapa terbaik untuk trade? Okey, satu soalan lagi. Saya nak 3 soalan. Soalan kedua, cara nak kira pip. Okey, dah 2 soalan. Soalan ketiga. Soalan ketiga, margin Soalan keempat, CBE. Okey. Tengok news saya tak dapat bantu, saya jarang main news. Ajar highlight dari pucuk sampai ke mana. Daripada jangan fokus sangat pucuk tu, fokus kat setup awak, faham tak? Sebab kadang-kadang setup awak tu yang buat. Tadi setup semua tak pucuk ke? Cuba tengok setup sini. Support, break, datang entry. Tak pucuk ke ni? Support, break, datang balik entry. Tak pucuk. Lepas tu dia pecah balik, dia jadi support balik. Support jadi resistance, dia pecah, dia patah balik ni, entry. Tak pucuk. Support, break, datang balik, entry. Pucuk tak? Support, resistance, break, datang balik, entry sini. Pucuk tak? Lepas tu dia datang balik. Pucuk tak sini? Resistance pecah jadi support, entry sini. Pucuk tak? Pucuk kan? Itulah dia. Pucuk tu anda akan dapat apabila awak punya zone tu betul. Okay. Saya sambung balik. Tadi apa soalan aku lupa BE. Cara kira pip.
Sekejap aku baca balik. News tak boleh bantu. Okey, PE, BE cara kira PIP dengan margin. Okey. Saya clearkan Okey, saya ajar sekarang Duduk jatuh lah iPad ni. Weh, Jiu jatuh bye. Akhirnya. Saya nak usaha sekejap. Sini boleh buy ni. Okey, awak siapa yang ada equity, cuba try buy kat sini. Apa pip ni? Zone saya dalam 10 pip. Okey. SL bawah daripada kotak dalam 10-20 pip lah. Entry kat sini, lot kecil sikit kita hantar skala test market. Bawah ni kita layer sikit. Kalau dia keluar ni kita layer lagi sikit. Kalau SL lah. Sebab saya takut sini pun zone kat ni. Monitor je lah, monitor nanti. Okey. Cara kira pip ni senang je. Okey Saya tulis dulu. Okey, saya boleh buat quiz ni, senang. Okey. Apa itu pip? Apa itu pip? Pip adalah cara kiraan point dalam forex. Alright, korang anggap macam ni je. Nampak tak? Ini semua adalah point. Alright, semua adalah point. Okay, so awak pegang konsep ni. 1 pip bersamaan 10 point. Nampak? Busuknya tulisan. Satu pip bersamaan 10 point. 10 pip bersamaan 100 point. Okey, 100 pip bersamaan 1000 point. Okey, saya tunjuk contoh dulu. Lepas tu saya akan buka soalan. Alright. Kita ambil contoh. Ni lah. 1.39%. Alright. Sekejap Bagi saya 1 minit. Okey. So, saya beri contoh Sekarang kita kat pair GBP USD kan. So, buy
GU dekat 1.39 400. Okay, nampak 1.39 400. Okay, so SL adalah 30 pip. TP adalah 50 pip. Alright. So bila buy, TP di atas, SL di bawah betul tak? Okay, so macam ni. SL dia adalah 1.39400. SL adalah 30 pip. 10 pip adalah 100 point. Jadi kalau 30 pip adalah 300 point. Jadi 1.39400 tolak dengan 300. Jadi apa? 1.3900. Kena soal. Faham? TP dia pula. TP 50 pip di atas. 1.39400. TP 50 pip. Kalau 10 pip 100, 50 pip adalah 500. Jadi 1.39400 tambah dengan 1.39500 menjadi 1.39900. Mupahir tak? Clear Faham? Pandai. Okey. Saya bagi satu soalan. Siapa paling awal dapat RM100. Tapi korang jangan tahu jawab. Bagi saya buka chat dulu. Saya kata jawab, baru korang jawab. Saya nak tengok. Tutup dulu. Okay, kita sell. Sell GU 1.38700. KSL 30 pip. ASL 50 pip. Jangan jawab lagi. Kita sell GU SL 1.38700. Okey. Okey, jawab sekarang. Okey, pemenang dia adalah Aksala. Aksala, lama siapa lagi? Apa nama awak dekat Telegram? Aksala ni. Aksala siapa lagi? Nanti tolong tu bagi, cuba private saya. Korang punya private saya, kamu punya Telegramnya account. Jap. Saya bagi 38,700. Jadi jawapannya adalah 39,200 lah. Saya pun salah. Sekejap, saya cek balik. Siapa jawab 39? Okey, jawapan dia pemenang adalah Raizi.
Sorry Raizi. Raizi, apa you punya Telegram number? Telegram account. Nanti DM saya dekat dalam sekarang ni. You search send to Alif, dia bagi nombor. Bagi nama. Okey, margin saya masuk kemudian. Raizi. Okey. So saya dah jawab kiraan PIP. BE belum BE dengan margin. BE dengan margin kan? BE dengan margin. Okey, macam ni BE dia. Okey. Dia sebab dia macam ni BE ni adalah digunakan. BE ni kita alihkan SL. BE ni short form dia adalah break even Saya ringkaskan pemahaman saya lah. Alihkan SL ke entry point kalau alihkan SL point ke entry point bila sudah profit, kalau nak hold. Faham Alihkan SL anda ke entry point apabila sudah profit, kalau nak hold. Faham Saya bagi contoh. Okay, entry point kat sini. SL kat sini. 30 pip. 30 pip. TP kat sini. 50 pip. Okay. Jadi, contohlah kita entry buy kan. Entry buy kat sini. Entry buy. Dia dah spike. Dia spike dalam 10 ke 20 pip. Faham tak? So, awak nak hold, nak sampai ke sini, TP2 awak kan. Nak sampai TP2, TP3 ni. Sampai awak risau. So, SL point ni, awak close lah separuh ke kan. Awak masuk 3%, awak ambil 20%, lagi 10% tu, awak alihkan SL anda kepada entry point. Faham tak? Jadi misal ni kalau tak sampai lah Alhamdulillah. Kalau tak sampai, kena bawah, order akan terpadam. Faham tak? Tanpa kerugian. Faham tak? Sebab teknik ni tujuan dia untuk lindungi akaun anda. Saya bagi contoh. Okey, equity 100 USD. Okey, faham? Contohlah yang entry kali ni kita entry buy GU 10 sen. 10 sen dot kan. Okey, kalau 10 sen ni cium SL. Berapa kita kena? Kita rugi 30 USD. Faham tak? So kalau 100 USD tolak 30 USD jadi 70 USD. So equity awak rosak lah, habis, kurang. Awak tak protect equity awak. Tapi apabila awak menggunakan BE, dia sentuh ni, SL awak kat BE ni, awak tak rugi apa-apa. Sebab apa? Kena ingat, bila entry, okay, kita risikokan equity kita, wang kita. Faham tak? Tapi, bila sudah BE, kita tidak risikokan equity.
kita risikokan profit. Faham tak? Faham tak? So, kan dia dah pacak ni, kita BE sini kan. Dia turun, kena Excel. Tapi yang rugi adalah profit anda yang anda tak ambil setelah dah 20 pip tu. Faham tak? Jadi daripada awak game, awak entry, awak risikokan awak punya entry equity, awak bertukar menjadi risikokan profit anda. Jadi awak boleh cuba lagi. Faham tak? Dia protect account kita. Ini kalau nak secara mendalam lah. Setengah orang tak faham. Kenapa kena BE? Tapi kalau awak tanya saya, inilah sebab kena BE. Faham tak? Kita belajar untuk protect account. Itu sangat penting. Okay? Faham Faham tak? Saya punya jawapan yang kedua tentang BE. Betul. Break even berapa pip? Biasanya 10 ke 20 pip belum. Okay. Yang saya margin ni saya tak faham sangat pun. Nak explain, saya faham margin tu tapi nak curahkan, faham tak? Sebab benda tu kita baca dari buku kan. Dan saya ni tak bekerja kat broker, tapi saya akan explain pada apa yang korang faham, apa yang saya faham lah. Dan saya harap korang faham. Okay? Okay. Forex ni, dia ada leverage. Okay? Ada setengah broker bagi, standard broker bagi satu, apa smiley ni? Standard broker bagi 1,500. Ada broker yang bagi 1,000. Ada broker yang bagi 1,200. Setiap broker dia provide leverage berbeza-beza. Tapi standard average is 1,500 lah. Faham tak? Jadi leverage ni umpama awak pinjam kepada broker tau. Faham tak? Awak pinjam kepada broker. Faham tak? Sebab kalau awak buka lagi besar leverage awak, lagi besar awak punya lot size boleh buka. Faham tak? Saya bagi contoh Kalau awak masuk, awak ada 100 USD, awak ambil 1,000 leverage, kan? Awak boleh buka satu lot tau, USD. Tapi 10 pip mampus lah. Maksimum. Hampir satu lot lah. Kalau awak ambil 50 USD, awak boleh buka maksimum hampir 50 sen lot. Faham tak? Tapi kalau awak ambil ni, awak boleh buka maksimum 0.2 je. Benda ni sebenarnya untuk mengawal kita, faham tak? Setengah orang dia punya tak kuat, jadi dia perlukan support daripada leverage. Faham tak? Inilah margin dia, faham tak? Lagi besar leverage awak, lagi besar equity, lagi besar awak punya margin untuk entry. Tapi lagi besar awak punya equity dan besar leverage, lagi besar awak punya margin. Jadi margin tu kita punya nak entry lah. Faham? Tapi lagi besar leverage, lagi cepat kita mampus. Atau lagi cepat kita untung. Faham tak? Yelah, kalau awak ada 100 USD kan, awak ambil 1,000. Awak tekan 10 sen. Awak tekan lot 10 sen, 3 kali. Dah 30 sen. Kena 30 pip, tinggal apa? $30 darab 3. Tinggal $10. Faham tak? Tapi kalau 10-10 ni terbang 50 pip, awak dapatlah $150. $250. So awak kena smart. Okay? Itu maksudnya, faham tak? Sebab tu bila awak dah entry sampai tak boleh entry tu, sebab awak dah tak cukup margin nak entry. Faham tak? Sebab berdasarkan anda punya equity dan anda punya leverage yang anda pilih pada broker. Usually lah yang leverage besar-besar ni semua akaun kecil. Kalau awak tengok orang-orang yang akaun $10,000, $100,000, $500,000, diorang punya equity margin 1,200 ke ataupun 1,100. Serius. Sebab diorang punya entry satu lot,
50 pip dah $5,000. $500. Sebab dia diorang duit banyak kan. Diorang nak 1%, 2% je. Macam kita yang siapa-siapa yang $200 kan, mesti nak kejar $1,000 semua. Diorang tak, diorang relax. Pam, 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 pam. Sebab diorang nak, diorang makan sikit je. Diorang makan macam 1 sen, kita makan 1 sen slow. Tapi diorang makan 1 lot. Faham tak? Ini margin lah daripada pendapat saya. Yang leverage saya pun tak faham nak bercerita sangat. Tapi saya dah pakai banyak kali broker. Saya dah tukar-tukar margin semua. Saya dah depo besar, depo kecil. Dan secara ringkasan ni, inilah explanation yang saya boleh kongsi. Aku save buat apa? Nak BE kat TP1 ke TP2? Eloknya kat TP1. Kat TP2 pun boleh. Kalau terus TP2, TP2 lah. Okay, faham Pasal spread. Okay, spread. Last saya ajar spread. Spread itu apa? Spread itu charge broker pada kita. Okay? Kalau korang tengok kat korang punya active MT4 kan, korang tengok ada 2 line ni. Kat harga semasa ada 2 line. Ni candle kan. Lepas ada 2 line atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Candle kat sini kan. Tapi bila korang entry buy, korang tekan masuk kat sini. Korang akan masuk kat atas ni. Bila korang entry sell, korang tekan masuk kat sini. Masuk kat sini. Faham tak? Dia jarakkan. Contohlah awak masuk Euro USD kan, buy 1 sen. Start dia terus floating negatif 20 sen. Faham tak? Lagi 20 sen tu broker dah ambil charge. Itu charge dia lah. Faham tak? So awak faham lah. Siapa yang masuk 1 lot, terus floating. Siapa yang masuk 1 lot, terus floating $20. Siapa yang masuk 10 sen, terus floating $2. Macam tu. Broker ambil charge entry lah, faham tak? Broker biasa macam tu lah. Dia ada ambil charge depo sikit, ada ambil charge entry. Ada setengah broker. Okta tak ada. Okta 0% commission charge. Jadi awak depo dapat tang tu banyak. Siapa kat sini ada lebih 2-3 broker, awak buka kat PC, 3 broker awak login, 3 awak pergi kat bahagian deposit, 3 awak letak RM500, 3 awak tengok mana nilai dia. Saya boleh garanti 3 nilai berbeza. Pergi kaji lepas ni. Tapi broker yang tak ada charge depo and withdrawal adalah Okta. Ini adalah salah satu cara lah broker kenakan charge ke atas kita. Itulah spread. Okay. Yes. Lagi satu, siapa yang kat sini kaki manggul, saya tahu ramai kaki manggul. Lot size yang saya ajar tu untuk currency. Kalau awak masuk gold, minta kecilkan sikit. Okay. AUD NZD, apa cerita? Apa masuk free swap account? Swap free account. Okay, last lah, ni simple. Swap ni, biar aku battery je. Swap adalah charge hold position overnight. Okay. Maknanya kalau awak tengah hold, awak hold Euro USD, sell. Awak nak hold sampai hujung minggu kan.
setiap malam awak akan dikenakan charge. Tapi tak banyak, sikit je. Awak akan tengok. Awak akan kena charge tapi sikit je, tak banyak. Sikit je, jangan risau. So contoh awak hold awak dapat 200 pip kan. Awak masuk 10 sen. Sepatutnya awak dapat berapa? $200 kan. Tapi bila hujung minggu tu awak dapat dalam 166, 165 ke. Swap pun saya tak pastilah. Setiap broker lain-lain. Mungkin terkena 188 ke, macam tu lah. Dia charge. Jadi bila jadi orang ramai kata charge ni adalah riba. Sebab tu lah broker-broker dia memperkenalkan boleh swap off ataupun Islamic account. Islamic account tu dia offkan swap tu. Okay? Okay. Saya harap saya menjawab semua soalan korang malam ni. So kalau ada next class, korang nak masuk tak? Mesti nak Okay. Okay. So nanti kalau nak masuk, nanti support lah Sir, okay? Join IB Sir. Untuk malam ni, untuk korang yang join, $30 je. Okay? $30 minimum. Tapi kalau awak rasa awak boleh letak lebih, awak letak lebih lah. Sebab itu untuk kepentingan awak juga. Nanti awak akan faham. Awak depo $30, dengan awak depo $100, awak akan nampak beza dia lah. Awak boleh floating, boleh layer. Okay? Tapi kena betul-betul lah, betul-betul kan. Okay. Okay, sebelum saya nak tamat ni, boleh tak korang ramai-ramai beri feedback yang betul? Okay. Tulis apa lah. Thank you, kelas terbaik. The best. Macam tu ke? Thank you guys. Korang supporting. Maafkan saya kalau ada kekurangan untuk kelas malam ni ke kan. Saya halalkan semua kelas. Dan hopefully kita semua grow menjadi trader yang matang. Alright, Free Palestine. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Bye-bye.